betul tak? Aku sembahyang fardu subuh. Cuma pandangan ulama bila ada aku sembahyang fardu subuh apa? Itu saja. Sebab niat ini pandangan ulama. Dan kita berikut tak pandangan ulama? Boleh. Apabila kita rasa ulama pandai dari kita. Dan boleh tak kalau kita tak mau ikut ulama? Boleh kalau kita pandai dari ulama. Dia gitu saja. Nampak tak? Sebab tu banyak. Kadang-kadang tengok kitab ni contoh niatnya lain. Kitab ni contoh niat lain. Benda yang sama, matlamat satu ke. Nampak? Untuk membaikkan ibadah. Mana-mana yang kita ikut semua ulama-ulama bakir. Jangan kita ikut orang jadi tu dah. Jadi macam kita nak niat makmum. Nak niat makmum. Tidak ada sebut dalam hadis kita niat makmum. Ulama yang beri pandangan, jadi kita ikut Allah sembahyang fardu zuhur makmum. Tak mau kata makmum, kata lain berjamaah. Tak mau kata jemaah tak sedar berkumpulan. Tak sedar kumpulan macam aneh sikit. Aku sembahyang fardu zuhur beramai-ramai. Nampak? Dan kalau nak kata kita ikut dia boleh. Aku sembahyang fardu zuhur, aku mengikut imam. Boleh tak? Nampak macam western sikit. Aku sembahyang fardu zuhur, I follow him. Boleh tak? Nampak? Semua itu pandangan yang dibenarkan cara. Dan soalan seterusnya, apa pun laki-laki pergi solat Jumaat tapi sengaja lambat sebab tak nak dengar khutbah Jumaat. Saya selalu tengok kaum laki-laki. Ni perempuan tanya ni. Ni perempuan. Perempuan ni jahat juga ni. Tapi bukan awak. Betul lah tu lah. Saya selalu tengok kaum laki-laki baru nak terhekek-hekek bila dengar azan. Baru dia. Sebab dia komen benda yang membina. Betul tak? Sebab tu kita nak komen jangan nak mampu orang. Komen membina. Baik. Jadi muslimat ini selalu skodeng sikit lagi. Asal apa baru dah pakai hekek-hekek. Nampak tak? Ini. Hekek-hekek itu betul dah. Sebab apa dalam Quran kata nak apabila dia azan pada Jumaat nampak pas'au. Nampak? Allah berkata pas'au. Maka pergilah kamu dengan segera. Itu jadi hekek-hekek. Tak ada masalah. Itu sekurang-kurang wajib. Tapi yang apa sebut dalam hadis mari awal. Jadi kita nak mari awal kita Jumaat. Jadi kodam mana yang kita mampu mastataq tu. Nabi kata kalau aku suruh buat satu benda maka fa'alu mastataq. Satu riwayat yang amalu mastataq tu buat apa yang kamu mampu. Kita boleh kita tutup jabat 12 tahun. Lepas pada tu baru boleh yang tu yang kita mampu. Ada orang yang keluar awal dia perlu tak boleh hadap. Macam kemampuan dia. Cuma jangan sengaja bila dia tak boleh dengar khutbah. Faham lagi? Saya bang dulu lah. Bila orang kata Allah masuk baru nak sembahyang. Jadi rugi. Apa rugi? Dia kehilangan satu fadilah yang sangat besar. Mana sebab dia sengaja tak dengar khutbah. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Dia pergi nak dengar khutbah saya panci. Faham lagi? Dia lagi nak dengar khutbah habis minyak pula tengah jalan. Elok pula isi minyak sampai orang sembahyang. Selama itu tak ada masalah. Itu uzur. Kalau sengaja dia rugi satu fadilah. Apa fadilahnya? Dia dapat keampunan dosa seminggu. Sebab Nabi kata siapa yang pergi awal kemudian dia mandi, siapa yang mandi hari Jumaat, niat mandi Jumaat, kemudian memakai pakaian yang paling elok yang dia ada dan memakai bau-bauan, kemudian pergi dengan awal, waktu awal, dan dia tidak berlari-lari masuk pergi sampai di sana di masjid dia solat sunat, kemudian mendengar khutbah lalu sembahyang Jumaat. 6 syarat situ. Ulama hadis kata 6 syarat ni satu Jumaat maka dapat keampunan dosa selama satu Jumaat. Maksudnya seminggu. Jadi yang sengaja pergi tak dengar khutbah tak cukup satu syarat, tak dapat keampunan dosa seminggu. Dan dia sembahyang Jumaat dapat pahala sembahyang Jumaat. Soalan seterusnya kadang-kadang kita cerita pada isteri kita dan kawan-kawan rapat kenaan perangai buruk bos kita dan perangai yang kita tak suka lah. Macam melepaskan perasaan lah. Mengumpat ke? Beresok ke? Ni dia balik semua tak ada benda nak cerita di bini dia. Nampak tak? Dia kata bos dia. Dia cerita hak bos dia, hak majikan dia, hak tua dia, hak kepegawai dia, pejabat dia. Baik.
Nak kata mengumpat ke tidak, kita balik kepada agama. Yang memberi faham pada kita agama ialah para ulama. Takrif mengumpat zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut tentang saudaramu yang Islam benda yang kita tak suka dengar, yang tidak ada masalah, ada manfaat lain. Ada-ada kita boleh mengumpat sebut keburukan tapi dibenarkan syarak. Macam kita nak sebut keburukan orang yang menipu kita report balik. Itu boleh. Kita kena cerita perkara dia menipu kita. Kalau dia tahu dia marah. Dia marah. Itu tidak mengumpat. Ataupun mengumpat yang dia haluskan. Jangan pula boleh kata dah dibuat kan tak boleh kabar saja. Ini mengumpat. Saja kata dia bagi yang bodoh. Jadi mencerita nampak mencerita tu. Ada kali cerita tu bukan mengumpat. Nah, itu bos saya ke ni backhand. Bos saya backhand tak backhand? Faham? Garang. Garang. Bos jabat hamba garang. Oh tu tak boleh mengumpat. Faham tak? Garang mengumpat. Bos jabat hamba kalau dia mari dia tak pakai kok. Orang lain pakai kok, bos dia pakai backhand. Asal kata. Itu bukan mengumpat. Tengok benda. Tengok benda apa dia sebut. Apa dia ni benda ni buat kerja tak pasal lah video ni tak boleh. Sebab ni cerita ke bini mu bukan apa bagi bohmu. Apa masalah cerita ke bini? Bini mu tak boleh membaiki keadaan. Lain bini mu boleh membaiki keadaan. Bini kita akan pergi ke jabat esok warning boh. Itu kan Islam kalau nak membaikkan keadaan. Jadi tak usah cerita dah. Tak usah cerita dah. Benda-benda yang nak cerita yang baik-baik. Bahaya. Itu benda sikit. Benda maksiat dia tak boleh cerita ke orang. Tak boleh. Kita jalan-jalan malam tengok bos jabat kita. Bawa awet mana pula kan? Bini dia rumah aku benar. Ni sini molek. Duk peluk atas musuh orang dekat. Nampak tak? Kita sungguh. Kita pun cerita ke bini dia dosa besar. Tak boleh. Walaupun dia mereka buat maksiat, haram cerita ke bini dia. Apa boleh cerita bini dia? Gosok rumah tangga dia. Cerita ke staf lain, haram dosa besar lagi. Jangan cerita. Tak boleh. Sebab kalau yang atas motosikal tu apa kita, dia cerita ke orang. Situ perak hati kita. Nampak? Kat selfish dia bagi. Jangan cerita siapa, cerita dia bos. Esok apa panggil bos. Nampak bos malam bawa awet. Faham tak? Bos kata dengan bisnes pun ikut tu Thailand. Jadi ada tujuan kan? Kita kira nak cerita ke orang untuk kepuasan hati kita. Apakah niat dan tujuan terbaik sebagai pekerja? Bila kita kerja, benda tujuan. Tujuan terbaik, banyak tujuan. Kita kerja kerana orang kata malah dia kerja. Apa duduk pelajari rumah tidur, tengok TV, orang malahnya tu. Kerja buat tak, kita pun kerja. Ada tak? Kerana tak boleh kata malah. Banyak yang kerja kerana nak cari PT. Cari duit. Apa pun biarlah cari duit itu nombor 2. Apa pun kita buat biar kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Situ. Wa mahyaya itu kehidupan aku, bukan hadiah ya. Kehidupan aku. Apa lagi? Wa mamati dan mati aku pun lillah. Sebab tu Allah suruh kita ulang dalam doa iftitah supaya kita ingat sama. Inna salati sembahyang wa nusuki, ibadat-ibadat yang lain daripada sembahyang, wa mahyaya, hidup aku termasuk bekerja. Biarlah kerana Allah. Berhenti kerja pun biar kerana Allah. Kerja kerana Allah. Dah gaji ajar untuk PT tu nombor 2. Lama-lama insya-Allah. Jadi yang tidak kerja PT. Bagi-bagi ni ini boleh dah. Faham bertanya. Lepas tu naik betul orang bomba di balik. Biarlah kerana Allah apa saja pun. Dan ambil kesempatan dengan kemudahan yang kita ada sebagai pekerja. Bila kita kerja, kita ada pendapatan. Bila ada pendapatan, banyak benda yang kita sudah berbeza-beza bagus. Orang nak kerja tak ada, orang nak beli kereta pun tak ada, orang beli rumah pun tak ada. Kita ada pekerjaan, semua ada dah. Maka balas bagi Allah. Jadi tak nak boleh balas bagi Allah. Jadi tak itu boleh balas bagi Allah. Soalan seterusnya, mak tanya pasal ni betul kan? Sebelum tidur, untuk yang sudah kahwin, dia confirm akan sekolah dengan isteri dia. Dah tahu duduknya. Betul ke? Mohon penjelasan.
Thank you. Baik, mak dia suruh tanya. Nak tanya, sorry. Yang tu mak tadi, nak tanya. Dia juga ingat tu mak tanya. Nak tanya. N tu hudud sikit. N. Baik. Nak tanya, dia kata bila kita ambil hudud nak tidur, pasal bila kita nak tidur, dia confirm stove ini. Dia set memang confirm. Jadi batal pula macam mana? Sebab tu Rasulullah tanya, bila kita tanya, alhamdulillah, kita keluar daripada kejahilan. Dan bila dapat jawapan, pegang kemah bumi. Bila dah kemah bumi dah, tanpa kita tak jadi penyoal, tapi kita jadi penjawab pula. Betul tak? Dan kita share bila kita dah faham. Ni soalan kita faham, kita share tak? Faham tak? Faham soalan, faham jawapan. Bila faham jawapan, pegang kemah-kemah, share. Tak like apa? Share. Baik, yang pertama, adakah kita sunat ambil wuduk masa nak tidur? Ya, sepakat ulama. Pasal tu tidak ada khilaf, pasal Nabi sebut je lah. Nabi ambil wuduk, kita nak tidur. Sebab apa dia ambil wuduk? Nak bayang tak pasal nak tidur? Kerana wuduk ini nur. Al-wuduk nur. Wuduk itu cahaya, spotlight. Jadi kita tidur dalam cahaya, bangun pun dalam cahaya. Baik. Bila kita tidur, kau pun setuh dengan bini kita. Dalam mazhab Syafi'i, semua mazhab kalau setuh bini batal. Cuma dalam mazhab Syafi'i saja tidak syaratkan ada syahwat. Dalam 3 lagi mazhab batal juga kalau ada perasaan masa sentuhan. Faham lagi? Baik. Maka ulama jawab tasawuf bimbang. Bila kita dah ambil wuduk, kita naik, kita dah dapat pahala tidur dalam berwuduk. Walaupun kita bersentuh dengan isteri, tidak batal pahala. Faham? Cuma wuduk kamu bila dah sentuh nak semayang tak boleh, sudah batal. Tapi pahala tidak batal. Ada orang salah faham, dia kata sentuh. Awak pergi sentuh saya. Turun pula ambil wuduk. Awak tak? Lepas tu naik slow pula. Pula. Turun pula. Jika kali turun, cuk tangan. Tengah-tengah malam dia betul. Pasal bodoh dia. Pasal dia tak mengaji kali mengaji. Tengok dah tu apa itu. Walaupun sedut, batal tak ada nak semayang saja. Tetapi pahala tidak batal sampai kita tahu. Sama macam orang perempuan yang puasa. Batal puasa, pahala tak batal. Boleh tu. Hai. Dia puasa dari pagi, dia subuh kerana Allah. Dah petang, dekat-dekat nak raya duduk main macam bola. Ada. 45. Dia tengok muslimat tunggu buka puasa. 15 minit. Nak buka puasa. Tong, bunyi macam bola. Kejuk keluar air. Jadi yang itu. Lepas tu keluar kaisa dah awal. Jadi ulama kata walaupun sesaat sebelum berbuka batal puasa kerana haid, dia menafikan syarat sah puasa, tapi pahala tidak batal. Nampak tak? Jadi ini diambil dalam yang ketiga, batal juga dia pula kok. Dia dengan bini dia letak bapa gaya tengah. Itu bodoh namanya. Tak batal dah pahala. Soalan seterusnya, boleh kalau kita solat qada sekali ni solat sunat boleh? Nampak? Macam contohnya yang boleh solat tahiyat masjid. Ini pandangan ulama. Dah kata khilaf pandangan lain. Khilaf itu ulama kata kita nak ikut mazhab Hanbali, ikut mazhab Hanbali. Tak ada masalah. Kita nak ikut mazhab Hanafi, boleh ikut mazhab Hanafi. Sebab dia imam mujtahid, bukan dia Hanafi dapat dia sini. Imam Hanafi. Jadi kita juga dengan masalah kita sembahyang qada dengan sunat. Ada ulama mengatakan boleh, ada ulama kata tak boleh. Punca persilihan ini kalau tidak sebut dengan jelas kita dalam hadis. Jadi kita naik tahiyat masjid sebelum duduk. Kita tak payah niat tahiyat masjid. Kita sembahyang qada subuh tadi. Kita masuk masjid pukul 12.30 tunggu zuhur. Belum duduk terus kita sembahyang qada subuh, jadi juga tahiyat masjid. Contoh. Tapi jangan solat raya. Niat saja sembahyang hari raya. Gabung dengan qada subuh dah. Kerana itu ulama kata tidak boleh. Baik. Soalan seterusnya,
Lepas bertaubat, untuk mengenal Ustaz, tattoo tak boleh dibuang. Ni kira tattoo lah. Kan? Tattoo ni, sebelum kita nak cerita bab taubat dulu, dia adalah dosa besar. Nah, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa kecil ni macam tengok punggung orang kurang, bau. Faham lagi? Kalau tattoo ni pasal apa? Pasal apa dan mana tahu dosa besar? Sebab Nabi mulakan dengan laknat. Allah melaknat. Bila Allah melaknat, dosa besar. Benda tu benda besar. Jadi orang yang bertattoo. Tattoo ni dua cara diharamkan. Yang pertama sebab dia mencegah apa benda air dipanggil manik ni musul ma ila wudhui. Dia tattoo setengah daripada jenis tattoo dia menghalang sampainya air kepada anggota wudu atau anggota mandi, menyebabkan tidak sah. Itu maka dilarang. Baik tattoo zaman sekarang ada yang duduk di bawah kulit. Dia masuk di bawah kulit. Kalau di bawah kulit, walaupun sah wudu, perbuatan melukis pada tubuh adalah meniru perbuatan orang kafir jahiliyah, tetap dilaknat juga. Baik, persoalannya, dan kalau kita taubat dah, baik, bila kita bertaubat dah, orang Islam yang bertaubat wajib kena buang. Yang tak buang, tak payah buang itu ialah orang kafir. Dulu dia kafir, dulu yang uzak, dulu mafia, dulu orang ibang. Buat tattoo masuk Islam tak ada. Pasal dia buat dalam keadaan agama lain. Dia beri kerenan kepada dia. Orang yang Islam dah ikut-ikut dia buat tattoo, bila taubat wajib kena buat. Baik, soalan di sini nak buang tak boleh. Maka ulama pun sudah jawab. Jika nak buang, memudaratkan nyawa kerana terlalu banyak, rosok habis muka-muka, ini tattoo tak muka tattoo banyak sangat, maka dimaaf juga pada syarak. Faham lagi? Mana kalau sedikit-sedikit wajib buang. Tapi kalau buang boleh jadi mati dia, buang boleh jadi cacat tangan dia. Maka tidak wajib buang lagi. Walaupun dia buang dalam Islam. Soalan seterusnya. Baik. Mana nombor 5 ni? Adakah dibenarkan atau dielakkan jika seorang wanita muslim yang mati suami mu'alah sejak tahun lalu bersama 4 orang anak masih kecil ingin pulang ke Sarawak, kawasan pedalaman, untuk menyambut hari gawai bersama keluarga mertua yang keseluruhannya beragama Kristian tanpa ditemani mahram, dan terdapat kesukaran untuk mendapatkan makanan halal. Dalam masa yang sama mereka akan menyambut Ramadan di sana. Dikhawatir keluarga mertua akan mempengaruhi anak-anak yang masih kecil, dan bagaimana untuk menasihati beliau. Baik. Dia ni nak mu'alaf, dia kematian suami, dia nak balik semula ke kampung dia, nak berpuasa di sana. Nak balik tu di rumah ibu bapa dia yang beragama Kristian. Faham tak? Jawabnya tidak ada kesalahan sama sekali. Kena ingat, bila dah masuk Islam, tidak ada halangan balik kepada keluarga, bahkan kita tetap wajib menghormati keluarga. Yang dilarang, kita buat benda yang dilarang, iaitu kita buat ritual ibadat yang dibuat tak boleh, pasal kita sudah Muslim. Lagi yang dilarang, kita makan yang dilarang. Dia makan benda yang halal, kita tak boleh makan. Dia masuk benda yang halal, kita boleh makan. Nampak kan? Hubungan mahram tidak putus, tak batal sembahyang sampai kiamat. Walaupun adik sudah Islam, kakak masih kafir. Faham tak? Tetap dia adalah mahram kita. Dan kalau dia mak ayah kita, tetap mak ayah kita. Kalau selalu kita cium tangan dia, tetap kena cium tangan dia walaupun dia kafir. Kita cium tangan bukan kerana dia kafir, kerana dia ibu melahirkan kita. Baik, kalau ada kebimbangan, maka kita tengok manakah mudarat yang lebih besar. Maka mudarat yang lebih besar ialah kita bila kita balik. Maka itu kita kena elok. Dan dah alih tak ada masalah. Dia nak buat, kita buat, nak sambung gawai. Gawai ni percaya agama atau macam budaya. Kalau budaya tidak salah. Nak sambung. Tetapi kenapa? Kerana nak merahimkan keluarga. Kerana nak tarik daripada Islam. Jangan buat kalau ada benda-benda yang dilarang. Seperti makau colok dan sebagainya. Kemudian kalau payah nak cari makanan yang halal. Payah nak cari makanan halal yang halal bukan menjadi dalil bagi haram balik. Macam kita nak pergi ke negara yang susah nak cari makanan yang halal. Kita nak pergi di Vladivostok di utara Rusia. Payah makanan halal. Kalau Moskow dah pergi cari. Umpamanya
Kita nak pergi ke Amazon. Kemudian nak release dengan Amazon, payahlah cari makanan ada kedai-kedai kopi situ. Layuk mereka jual. Tetap dihaluskan pada syarat. Kita boleh pergi lagi. Cuma bila kita sampai di sana, kita tak boleh makan apa yang haram. Ni keluarga dia. Sebab seorang lelaki, dia ni klasik kapal. Dia kaya klasik kapal lah. Kalau sekarang MISC lah. Dia kata, ya Rasulullah, kunna fi ardillah yu'minu billah wal yawmil akhir. Wahai Nabi, kami selalu pergi di negeri-negeri yang orangnya kafir, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat. Anahnu na'kulu fi aliyatihi. Boleh tak kami makan dalam kedai mereka? Boleh tak kami makan pinggan-pinggan mereka? Nabi kata kalau bersih boleh. Puyuk-puyuk dia tu. Kalau bukan makan haram-haram dah, bekas arak dan sebagainya, Nabi sebut fafsidu, kena basuh dulu. Summa kulu biha, lepas bersih, summa kulu biha, baru boleh makan di dalam. Isyarat ini nampak jelas. Dalam bab ni kekeluargaan pun kalau benda tu najis tak boleh. Bekas tok dia menyuara kata. Tok dia tak lagi. Dia stop 16 dah. Dia nak punya dah item pula dia kena basuh. Tetap hukum syarak tu kena ada. Balik tak ada masalah. Balik punya hukum syarak. Di mana kita pergi hukum syarak akan berjalan. Cuma kalau kita bimbang dia nak mengaruhikan kita kepada Kristian semula, itu perkara yang mesti kita kena tengok. Nampak? Jadi nak sihat lagu mana? Itulah caranya. Kita nasihat molek-molek. Sebab orang dalam bab ni sensitif. Dia nak balik ke keluarga dia, kita silap nasihat dia, ngamuk dia. Dia teruk mu'alah. Mu'alah ni yang baru dijinakkan hatinya. Soalan seterusnya, apakah hukum menggunakan khidmat Uber dan jadi driver Uber sebagai tambahan pendapatan? Ada orang cakap haram sebab menyediakan pendapatan driver taksi. Uber ni haram tak? Haram? Uber tanya tak? Dia kat mana salah Uber ni? Tak boleh salah. Dia murah. Pasal tu dia orang lain mahal dia murah. Dia sebab pasal apa dia murah? Dia tak kena permit. Tak bayar permit. Dan yang bayar permit dia sebenarnya bukan salah orang yang buat kerja. Yang jadi selalu kita ni pasal yang masalahnya yang mengenakan cas. Bukan teksi mengenakan cas. Berapa teksi tu dikenakan cas daripada pihak atasan. Kok tu silap. Atas orang driver taksi dia, kalau kita tanya berapa orang makan dia tukang bawa pagi turun pukul 7 balik pukul 11 malam. Nampak? Setahun kena bayar apa ke kerajaan. Ini masalah. Ni kena bayar ni, kena bayar ni, kena bayar ni, kena bayar ni, 4-5 pula kenyang. Yang tukang kenyang tu dengar lah orang dengar. Yang tukang cari duit tu dia balik sini. Betul tak? Kalau faham lah. Kemudian pula kalau taksi saja tidak mencukupi. Dia tunggu kau ni tak mari, tunggu kau ni tak berhenti, tunggu kau ni tak mari, dah kita nak balik. Uber lah naik Uber. Faham lagi? Soalan seterusnya, korban dijalankan di KL. Apa kau bila kita bawa balik tadi mentau bagian korban yang kita buat diri, korban orang lain dibagi-bagi ke kampung kita. Senario pertama, jarak kampung kita kurang dari 2 marhalah. Senario kedua, jarak kampung kita lebih dari 2 marhalah. Ada senario pula. Dengar mana pada korban itu adalah sunat, tapi menjaga syarat-syarat korban adalah wajib. Solat duha sunat ke wajib? Rokok wajib ke sunat? Dalam sunat ada wajib, dalam wajib ada sunat. Faham tak? Jangan kata bersunat-sunat, mana ada yang wajib, dia sunat kan? Kalau sunat-sunat lah, tak ada wajib. Kalau itu musmalih korban, sunat tak, dia wajib. Sunat dia, dah butuh alkohol tu wajib, tak payah butuh alkohol. Tak, orang tak hidup kan. Dia ada benda yang wajib, kena jaga juga syarat dia. Baik. Bila kita korban di sini, di KL, tak boleh buat balik semua tadi. Faham tak gini? Mesti ada sedikit yang dapat dirasai oleh orang miskin di sini. Kita boleh buat balik, pindah lagi 2 marhalah. Faham? Tak sampai 2 marhalah, tak ada masalah. Bila 2 marhalah, nak lebih 2 marhalah, dengan sebab tidak ada orang yang layak menerima di sini. Patut hati-hati. Korban habis ekor lembu masuk dalam ni.
Nak tempat mana? Kita kerja di KL. Orang di KL ni ada orang miskin. Daripada pendapatan kita, ada orang miskin yang berhak sedikit atas nama zakat dan atas nama daging korban. Jadi bila kita sembelih korban, kerana kita berpendapatan di sini, mereka duduk di sini, orang sini, kita orang impor. Tapi kita yang dapat jawatan terbaik di sini, dia tak dapat. Dia tak miskin. Maka beri sedikit haruan daripada daging korban. Jangan awak balik semua. Nampak? Wajib kita beri sedikit tempat mana kita tumpah darah untuk orang miskin di situ. Itu adalah kewajipan. Jangan awak balik dulu. Ada orang masuk korban. Dapat spesek, masuk dalam dia, baru balik kampung. Orang miskin tu tengok. Korban hadir dah, tapi makan dia tinggal. Tai dulu tinggal. Apa lagi? Itu salah. Soalan seterusnya. Ada orang dia suka mengaji dengan suara yang kuat. Tak kira lah. Kuat tersebut dapat pahala belaka. Ketika beberapa orang lain sedang solat, sama ada solat sendirian atau solat jemaah, ini membuatkan jemaah sedang solat hilang fokus ketika solat. Mohon Ustaz beri nasihat orang yang macam ini. Mengaji dengan kuat. Orang nak solat tak boleh dia mengaji dengan kuat. Dia kat soalan begini. Soalan ini kalau di Amerika dipanggil the question search the find. Soalan mencari balak. Baik. Bila mengaji Quran, lepas tu ada orang nak semayang, dia gini, kena tengok tempat. Kalau masjid, kalau surau, dia dibina untuk orang sembahyang. Itu nombor satu. Bila untuk orang semayang, benda-benda lain kena ra'iyah. Nampak? Dia kena tengok tempat kok. Tapi kalau tempat orang baca Quran, dia nak pergi semayang, maka tak perlu ra'iyah. Orang buat masjid, tujuan utamanya untuk semayang pun untuk benda lain. Untuk semayang. Kemudian dia haruskan benda lain. Dia haruskan bersyuarat di masjid, dia haruskan berbincang perkara akhirat di masjid, dia haruskan kita berselawat, berzikir di masjid. Itu benda lain. Tapi nombor satu, semayang. Maka bila nombor satu semayang, kita nak mengaji Quran, itu nombor dua. Nombor dua kena ikut, kena jaga hak nombor satu dulu. Nombor satu paling utama. Jadi kalau kita baca Quran, jangan kuat sangat. Sebab pahala bukan dengan kuat, pahala dengan bacaan. Walaupun baca Quran, innalladzina amanu wa amilus shalihat, tetap sama pahala dengan kuat. Nampak? Kita baca kuat, kalau kita nak suruh orang dengar, itu lain. Orang tak semayang, orang duduk sama, duduk apa, buat benda-benda yang lara. Kita membaca ayat Quran kuat-kuat, nak suruh dengar ayat kita sebagai tazkirah, itu lain. Kalau tempat tu dibuat kau untuk baca Quran, maka orang yang semayang kena orang baca Quran. Macam dibuat tempat tu orang nak baca tandingan musabaqah Al-Quran. Ada dah petang tu naik dia nak pergi semayang itu. Faham lagi? Lepas tu nak awak betul baca Quran. Tak ada yang tempat orang baca Quran. Jadi kita tengok tempat. Kadang-kadang orang ni betul, kadang-kadang orang ni betul. Macam bawa kereta tak? Bawa kereta, bawa motor, langgar lembu tidur mana lah? Ada. Maka tuang lembu kena ganti kereta. Pukul syarat tak ganti dosa. Tapi kadang-kadang tuang kereta kena ganti lembu. Mana kereta bukan langgar lembu tengah jalan. Langgar lembu jalan kandang lembu. Lembu 3 baik kalau nak kandang baca WhatsApp. Itu apa masuk dalam kandang. Langgar. Kena lembu. Semua kematian dan kerugian lembu wajib diganti oleh pembawa kereta tadi. Itu pun cara. Tengok tempat. Jadi kita pelahakkan sikit lah. Tidak jadi balok. Orang nak semayang. Duduk sebelah kita kawan ni. Allah. Walladzina amanu. Dalam bunyi tiku bojeng lah kita. Wirid kita juga bila kita ada lagi orang kita kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang bagus apa seorang. Bayang, kita solusi. Kau boleh ajar kan? Tak nak? Boleh ajar. Kalau yang dibayar, dia ajar. Dia ada audio. Ada.
Kecek kat volume. Master, volume biasa, mid-range, bass, treble. Ada. Tidak ada kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Asal kan, pula volume. Meraihkan orang. Ada orang ketika dalam kubur suka cakap-cakap dengan arwah dalam kubur. Adakah arwah tengok? Apa yang dikatakan oleh orang yang menziarah? Dan adakah dia tahu dia orang yang menziarah ini? Model soalannya. Apa bodoh? Soalan yang baik. Baiklah, apa-apa saja pun setiap hari kita dengar, jangan kita berlekehkan. Sebab kita mungkin akan dapat ilmu yang baru. Bab yang sama. Baik. Dia kata adakah orang yang mayat dalam kubur boleh dengar orang yang hidup? Baik, sama ada orang hidup itu dialog atau tidak dialog. Baik, kita balik pada ulama. Yang pertama, orang hidup. Orang hidup kita bolehkah mendengar orang yang hidup? Soalan. Orang hidup boleh tak dengar orang hidup? Boleh. Boleh itu ketika izin Allah, betul tak? Kalau Allah tak izin, tak dengar juga. Baik. Orang hidup boleh dengar orang hidup. Orang hidup boleh dengar ada orang mati. Tidak boleh pada adat ini. Betul tak tu? Orang mati boleh dengar orang hidup tak? Tak tahu ke tak boleh? Pasal iling-iling dia. Mengiling. Iling tu pun tak tahu ke tak boleh? Pada logik tak lihat. Agama bukan logik. Faham lagi? Baik. Dia bila sebut mayat, bila sebut roh, ini sudah alam gaib. Bila alam gaib, kita tak boleh memandang-mandang begitu nampak. Dia mesti ada nas. Nah ni Quran dan hadis. Baik. Daripada kajian ulama daripada Quran dan hadis, orang hidup boleh dengar orang hidup, orang hidup tak boleh dengar orang mati, orang mati boleh dengar orang hidup. Pegang tu dulu ini Islam ni. Mana nas? Baik. Nabi kata, apabila kamu sudah tanam mayat saudara kamu, kamu ratakan tanah, biru-biru air nak balik, kamu pun balik lah. Bila kamu balik, Nabi kata, mayat ini yasma'u qur'ani alikum. Mayat mendengar bunyi geseran sepatu kamu. Sepatu kita balik daripada kubur, bunyi. Betul tak? Meninggalkan mayat kesorangan. Kita balik kan ramai-ramai, bunyi tak sifat. Perlahan ke kuat? Perlahan. Mana kuat dengan edah rezek? Mana kuat dengan orang beri salam? Assalamualaikum. Mana kuat orang beri salam ke bunyi selipar kita kena pasir? Soalan mudah. Salam lebih kuat. Nabi tak kata yang kuat, Nabi kata yang perlahan. Wa yasma'u qur'ani alikum. Mayat mendengar bunyi sepatu kamu. Maksud sepatu di sini ialah geseran. Bukan sepatu macam anak kita tu keluar api kaku. Faham? Ada lagu kaku. Yang zaman dulu tak ada lagu ni. Ada kan yang kasut tu kan? Ada tak bunyi ya? Jangan tiga kiri belakang. Bukan waktu Nabi kata geseran. Jadi bila geseran, kalau Allah izin boleh dengar, kalau salah boleh dengar tak? Baik, sebut pula dalam hadis. Bila kita beri salam kepada mayat, jika Allah menghendaki, hadis sahih, kalau Allah menghendaki, Allah kembalikan roh dia dan menjawab salam. Bila menjawab salam, kita dengar. Jadi jawab dia dengar kita ke dia pakai kata jawab salam? Dia dengar dulu ke tak? Dia dengar. Silahkan situ. Nabi tak kata dalam hadis ni dia dengar. Nabi cuma kata kalau Allah izin, Allah kembali, kalau Allah kehendaki, Allah kembalikan roh dan dia menjawab salam kita. Maknanya dia jawab itu setelah dia mendengar atau tidak salam itu. Itu dia tu. Nampak? Jadi mayat dengar tak kita? Dengar. Pasal apa kita tak dengar dia? Sebab kekuatan baca indera mayat lebih kuat daripada kita.
jadi perang Badar. Bila perang Badar, selesai mayat-mayat musyrikin yang terbunuh dikubur dalam lubang gulai. Selesai maka Nabi pun mari kat lubang. Ketua-ketua musyrikin terbunuh dalam lubang. Nah, Nabi sampai kat lubang, sahabat ikut kan, sahabat Nabi. Nah, mama ikut belakang. Nak tengok mayat ketika musuh. Nabi sebut seorang-seorang nama mayat. Hei si fulan bin si fulan, hei si fulan bin si fulan, wahai si fulan bin si fulan. 5 orang paling ingat. Nabi sebut. Nah, sahabat belakang cuit dah Nabi. Mana Nabi cakap orang mati? Kalau Nabi cakap orang mati, engkau ambil dah sama. Nah, Nabi sebut nama, habis sebut nama Nabi kata hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'ada ni rabbi haqqan. Wahai musuh-musuh Allah, adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu janji pada kamu, kemenangan hari ini kamu dapatlah? Ditanya mayat. Sesungguhnya aku, Nabi kata, aku dapati apa yang Allah janji kepadaku sebenarnya berlaku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita maaf sikit nak tanya. Kalau sekarang tanya gitu IC tau. Boleh lupa. Jadi sahabat kata, tidakkah mereka sudah mati? Matilah kami. Pertanyaan sahabat tidak memberi manfaat kepada Nabi. Nampak? Sebab sahabat bertanya, Nabi jawab, kita dapat manfaat. Nampak? Sebab tu banyak dalam Quran, dalam hadis soal jawab agama. Dalam Quran ada Allah tanya Nabi, Nabi tanya Allah. Nabi tanya Nabi, Nabi tanya Rasul. Rasul tanya umat, umat tanya umat, umat tanya Allah, umat tanya Nabi. Jadi soal jawab agama. Macam kita buat dengan hari ini. Nabi jawab, mereka lebih mendengar daripada kamu. Habis itu, senyap sahabat. Innahum asma'u minkum. Mereka ini mayat-mayat orang yang sudah mati, asma' lebih mendengar minkum daripada kamu. Jelas. Mayat lebih dengar daripada kamu. Tapi mereka kamu kalau kita dengar balik awal. Lepas tu Tuhan tak boleh dengar. Kalau kita dengar jadi 2 mayat. Kalau kita pergi kubur, Assalamualaikum, ayah hei. Ayah, boleh tu tanda lama dah lagi. Mandi, tanda. Sikit-sikit dah, banyak dah tu. Nah, soalan seterusnya. Satu hari, anak sulung 8 tahun nampak satu kelibat hitam terbang masuk ke satu bilik dari arah dapur. Apa patut saya buat? Mengetahui makhluk itu masih ada dalam rumah dan cara makhluk itu keluar dari rumah saya. Terima kasih. Soalan seterusnya daripada Jikat. Dia kata anak dia 8 tahun satu hari. Baik, sebelum kita dengar jawapan itu, sedap soalan ni, kita lancarkan dulu kutipan derma tengah hari ini, yang mana kita akan beri sumbangan untuk kawasan-kawasan yang bergolak dalam peperangan di Syria. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan boleh diletakkan dalam tabung kayu yang ada atas jadah yang akan disediakan di belakang nanti. Jadi saudara kita di Syria sedang dalam keadaan teruk penuh. Allahu Rabbi. Kita nak jauh ni doa lah, beri sumbangan. Allahu Rabbi. Hari-hari patut dah ada 4-5 bulan lepas, bulan 10, bulan 11, bulan 12 tu hari-hari keluar dalam televisyen. Maknanya jahatnya IS, jahatnya IS ini penganah, habis channel keluar, penganah. Masuk bulan 12, memulakan serangan untuk menghancurkan IS. Setelah kita duduk digula-gulakan ni, IS, bunuh orang, mereka pun nak serang IS. Kita pun diam ya, pasal IS jahat. Bila serang, IS tak benar pun. Hari-hari yang hidup penduduk awam Islam.
Nampak tak? Nampak tak permainan barat? Nampak tak? Mana dia kena KMIS? Tak ada. Nak hospital, sekolah, rumah penduduk awam, hospital pula, sekolah, masjid. Atas nama menyerang IS supaya dunia menerima serangan. Nampak? Dia dari Allah cetong. Nah, ni bakat-bakat batu ni lah. Doakan kemenangan mujahidin. Nampak tak? Nah, di seluruh dunia. Nampak? Tak ada kira guna hukum kanan tak kanan. Dia tak pakai orang, dia pakai Quran. Quran sudah dikira mereka sebagai mujahidin. Nampak? Seluruh ulama-ulama di Teluk sudah fatwa mandi syariah. Baik, kita tolong-tolong bantulah. Bukan beri banyak pun RM10. Tapi oleh kerana keikhlasan kita, RM10 jadi macam 1 juta. Boleh sampai di sana. Jadi tengoklah tabur-tabur tu. Kan keluar kita, ni tabur yang kata tadi. Lagi. Nampak? Nampak? Ada gigi macam tu. Baik, dia anak ni tengok satu makhluk terbang daripada tikar masuk duduk kat dapur. Jadi nak halal lah tu banyak. Kalau nak halal, dia tengok dulu makhluk tu dia masuk. Kalau hitam kadang-kadang burung gagak. Awak kadang-kadang burung pati. Kalau burung halal macam biasa lah. Nampak? Jangan kata burung. Kadang-kadang ular boleh masuk ke tikar. Terbang boleh. Ular dia itu jin. Nampak? Kita duduk dalam dunia ni yang begitu hebat. Hebat ni bukan hebat dari kejadian saja, benda-benda pelik pun. Betul tak? Banyak pelik. Di antaranya jin boleh rupa sebagai ular dan masuk dalam hukum. Sebab tu kalau kita jumpa ular-ular hitam pun semua ke, tak? Ada dia lah ular hitam ke, separuh hitam ke, kepala kembang, kepala kemeh ke, jangan atok. Suruh dia keluar. Kadang-kadang dia ular, kadang-kadang dia jin. Nampak? Dalam hadis kata jangan terus katok. Mu nak katok boleh selepas 3 kali halal. Ular keluar daripada rumah. Tapi dalam hadis bukan bahasa Malaysia lah. Dalam hadis ukhruj min baiti. Bahasa Arab Nabi cakap lah. Mana? Jangan pula ular kita di Selayang. Ukhruj. Kalau di Arab apalah ukhruj. Tapi ular ni memang batu kek masuk rumah batu kek. Ular masuk ukhruj. Ular tu nampak? Keluar. Kadang-kadang bukan ular, kadang-kadang bayangan saja. Nampak? Dan kadang-kadang iblis, syaitan. Dan budak-budak boleh tengok, biasa lah budak-budak. Kadang-kadang kita lalu kat rumah-rumah orang kan, rumah-rumah perumahan, bawa anak kita, dia jalan-jalan. Saya lalu anak kita, atu. Budak baru 2 tahun. Dia kata atu. Dia kata ada orang mana? Dah kita udah ada. Atu sungguh. Sebenarnya kalau Allah bagi nampak ni, kita tak lari kerja tau. Wujud Tuhan, rahmat dia kita tak nampak. Faham lagi? Kalau nampak, bukan tandang kita. Dalam jamak tu 3 ekor. Dalam tandas, dia suka duduk tandas, tak ada nanti. Dan kalau tandas dia ada di tengah, duduk kita mungkin ekor. Itu bukan luar. Dah leceh. Faham lagi? Jadi budak-budak, kalau dia kata hantu. Hantu itu mati dia. Dia bergerak ke sana kemari. Kadang-kadang kita masuk dalam rumah, kita masuk dalam bilik, rasa macam bayar je. Kadang-kadang di Islam. Jadi lagu mana? Nabi pesan, baca selalu surah Al-Baqarah dalam rumah puan-puan. Baca surah Al-Baqarah. Dia tak pandai tak kita Al-Fatihah pandai. Nabi tak sebut Al-Fatihah, Al-Baqarah. Faham lagi? Nabi sebut Al-Baqarah. Nampak? Inna syaitan la yaqulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah kama qala. Sesungguhnya syaitan tidak akan masuk atau akan lari daripada rumah yang dibaca di dalam rumah itu surah Al-Baqarah.
Dan kalau kita nak cakap, boleh cakap, silakan. Dengan tu boleh cakap. Dengan binatang boleh cakap. Nah, iblis, keluar daripada rumah aku. Ni bukan rumahmu, pergi keluar. Dengan nama Allah yang memiliki arah yang sangat besar, keluar daripada rumah aku. Kata gitu. Ingat wahai iblis, wahai syaitan, dengan nama Allah yang memiliki arah yang sangat besar, sila keluar daripada rumah aku. Ada orang tak payah dia kata gitu. Faham lagi? Tak ada. Macam-macam dia. Atau korporat tu macam-macam basic. Dia mainan syaitan. Kata gitu. Insya-Allah. Bila sebut nama Tuhan, dia takut. Apa pun sebut nama Tuhan, dia takut. Sebab Allah ni Tuhan segala-galanya ni. Binatang tu 5 ekor pun, 5 belang kalau kita gambar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Dengan nama Tuhan yang memiliki arah yang sangat besar, jangan ragu aku. InsyaAllah iman tu akan lari. Pasal apa sebut nama Tuhan? Dia takut kan? Sebut nama orang bukan Tuhan, jadi apa? Macam kita lalu ke rumah Cina, anjing dia duduk kat pagar. Anjing dia kepung. Nampak? Jemur shepherd 2 ekor, Doberman 3 ekor. Nak lagi buat anjing pula. Nak lagi buat anjing pula. Sudah lah. Kawan kita dia jauh duduk sama tu. Show. Anjing tu takut. Nampak? Tapi kalau tuang di dalam rumah Cina dia, Johnny! Anjing, nampak? Pasal dia buat nama tuang, apik bunyi dah. Faham lagi? Begitu juga rimah, gajah, seladang, atu, budak lagi dia. Dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun slow. InsyaAllah. Tapi kalau sebut nama Obama, dia apa? Lagi, Presiden Amerika, lagi. Itu dia dah tu. Soalan seterusnya, ketika salat jemaah kita diminta menjaga pembelahankan suara bacaan ketika solat supaya tidak mengganggu jemaah di sebelah. Bagaimanakah pula tak jika lepas solat imam makmum sama-sama baca zikir yang kuat? Tadi juga ada jemaah yang belum selesai. Baik. Kalau kata jemaah yang belum selesai, kita tahu kita jangan kuat. Asalnya wirid dengan Malay. Dalam 4 mazhab ni sepakat mengatakan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, afdal wirid perlahan. Ijma' 4 mazhab. Afdal wirid perlahan. Itu imam. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu perlahan. Kuat subhanallah, 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 ramai-ramai. Afdal perlahan. Cuma katanya ulama antara imam Syafi'i, kalau kita imam niatlah mengajar ramai muka-muka baru supaya dia boleh ingat milik-milik, maka kita kuat barulah afdal. Kalau tidak ada tujuan begitu, perlahan. Sebab tu kalau ada orang semayang, dia perlahan. Asal nak ajar budak-budak ramai budak baru. Ajar ayat kursi, nak ajar saja Baqarah. Kita kuat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ada orang semayang. Nampak? Kita pun perlahan. Kalau ini kompromi. Jangan buat kak pada. Yang semayang pula dia ada 4 jenis bacaan. Yang pertama halus, yang kedua yang pertama sunat, yang kedua halus, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Mana sound dia? Volume ada 4 jenis orang semayang. Makmum lah, bukan imam, makmum. Volume pertama sunat, volume yang kedua halus, volume ketiga makruh, volume keempat haram. Mana yang sunat? Al-isma' bin nafsi. Perlahan dengar di telinga kita seorang. Itu sunat kalau semayang jemaah. Tapi harus jika orang yang sebelah orang kedua dia bagi kanan dan kiri, orang kedua dengar harus. Makruh sampai orang yang ketiga dengar. Kita pertama, orang kedua, orang ketiga. Makruh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada jumpa orang. Makruh. Haram ni. Nampak? Iyyaka na'budu. Bisi mau wa iyyaka nasta'in. Lepas imam. Faham? Nampak? Itu haram. Mengganggu.
makmum pasti solat berada dalam bangunan yang berlainan. Contohnya makmum di dalam rumah yang sebelahan dengan masjid, mana juga imam jemaah dalam masjid boleh dilihat. Baik. Ada 4 ulama berbahagi berbeza pendapat dalam masalah ini. Ada 4 kumpulan ulama fiqh. Nah, sebahagian dia mengatakan sah. Allah tidak Allah. Dapat 27 wallahu a'lam. Tapi sah jemaah. Dengan syarat tidak ada halangan. Anak semata-mata ikut saja sah. Belakang masjid ada tanah sikit, parking rumah dia. Nah, dia buka tingkat. Sah ikutlah. Nah, tapi dapat macam mana?